Kota Kinabalu. Ya, terima kasih kepada Tan Sri Speaker. So, hari ini saya panggil sini untuk berdebat untuk rang undang-undang Akta Kawalan Padi dan Beras 1994 dan pindahan dia. Memang saya tidak ada masalah untuk pindahan kerana mengambil kira industri yang semakin dinamik, pindahan tertentu perlu dibuat untuk memastikan peraturan terus relevan dan fungsi penguatkuasa dapat diperkukuhkan. Namun sebelum kita nak mengatakan untuk memperkukuhkan penguatkuasa, kita juga kena faham dengan rindihan atau masalah yang dihadapi oleh pesawat-pesawat kita. Dan salah satu NGO Pertubuhan Persaudaraan Pesawat Malaysia atau dengan short form pesawat, mereka sering mengatakan banyak masalah yang telah dikemukakan melalui memorandum pada bulan Mac yang lalu kepada MAFI, tetapi apakah status terhadap kesemua rayuan mereka, seperti yang apa yang mereka katakan ni, untuk panduan wang esan sementara menunggu padi dua yang pernah diterima sebelum ni oleh pesawat dikembalikan semula. Penetapan potongan pemutuan padi melalui potongan pemutusan sebenar dengan had tidak melebihi 17% dan kawasalian pegawai penguatkuasaan dari pihak kerajaan. Wujudkan 3 grade harga padi, iaitu harga minimum terjamin yang berbeza bagi padi grade A, B dan C. Bajet infrastruktur dan penyelenggaraan yang akan dipotong dalam belanjawan sebelum ini dikembalikan semula dan penetapan jadual pengayaran yang dinamik dibuat secara bersama. Berkasakan unit lapangan kawalan penyakit dan berosak serta agronomik tanah dengan mengambil lebih banyak pegawai di satu-satu kawasan supaya unit ini berfungsi dengan lebih baik. Struktur semula pentadbiran agensi dalam industri padi dan beras dengan menubuhkan semula satu agensi atau entiti kerajaan iaitu Lembaga Padi dan Beras Negara. Batalkan konsesi Pernas sebagai pengimport tunggal dan LKPN diberikan tanggungjawab mengimport beras dan membekalkan kepada pemborong tempatan. Utamakan beras tempatan dalam penyediaan beras stockpile negara. Mewujudkan kota pembelian padi oleh kilang-kilang beras berdasarkan kapasiti break-even kilang masing-masing. Kerajaan bersekutuan menghalang bertukaran syarat guna tanah pertanian padi kepada status lain yang kini dilihat sering dilakukan oleh kerajaan negeri. Ini adalah antara rayuan daripada pesawat ini. Dan selepas ni saya nak masuk ke satu isu untuk menceritakan untuk keselamatan makanan. Ini food security ini kita tak lari dari membincangkan 3 perkara utama, yaitu kecukupan makanan, mudah didapati pada setiap masa dan selamat untuk dimakan. Dan ini akan atas satu parameter yang SSL ni tahap daya diri yang sering kali kita dikatakan. Dan Malaysia mempunyai SSL ternakan ayam yang melebihi 100%, telur pun lebih daripada 100%. Namun SSL untuk padi untuk peringkat kebangsaan cuma 63%. Tapi masalah dia, kalau kita zoom in, kita tengok Sabah dan Sarawak. SSL di Sabah sekarang merosot daripada sejak tahun 1980-an sampai ke 23% saja pada tahun 2020. Dan negeri Sarawak pun, kalau saya tak silap pun setakat 38%. Sabah dan Sarawak ini merupakan 2 wilayah yang terletak di tanah besar Malaysia ni. Tetapi SSL untuk beras di Sabah Sarawak tak lebih 50%. Satu di Sabah 23%, Sarawak 38%. So macam mana kita nak memajukan industri penanaman padi di Sabah dan Sarawak, dan terutamanya di Sabah kerana menteri pun berasal dari Sabah. Sabah sekarang kita perlukan 74,000 tan metrik beras satu tahun. Tapi bukan, kita cuma dapat pengeluaran 74,000 tan metrik, dan sebenarnya kita perlukan 400,000 tan metrik beras di Sabah. So macam mana kita nak mengoptimumkan penggunaan tanah di Sabah dan Sarawak? Kerana Sabah dan Sarawak kita ada tanah yang luas. Takkan Sabah dan Sarawak kita terpaksa untuk menanggung pengimportan benih padi dan beras daripada Semenanjung ataupun dari luar negara kerana kita terpaksa menanggung kos logistik, kos perkapalan yang lebih. So saya minta Menteri juga untuk memberikan setiap upaya yang boleh membantu untuk mempertingkatkan skala-skala kemajuan untuk industri penanaman padi
sawah di Sabah dan Sarawak, dan menjadikan Sabah merupakan jelapang padi untuk Malaysia juga. Terima kasih. Terima kasih Datuk Kinabalu yang Mohd Tampin.